KPM. Saya ada produk ni, tapi macam mana saya nak promosikan produk ni? Label tak ada, jenama tak ada, harga pun tak ada. Tapi bagaimana saya nak lakukan? Tentu saya nak produk saya dijual. Saya harap ramai akan beli ni, tapi macam mana nak kenal produk ni? Hanif, Ya cikgu? ada masalah je. Ada masalah ni cikgu. Saya dah hasilkan produk ni, tapi saya tak tahu macam mana nak promosikan produk ni cikgu. Oh, Hanif jangan risau. Senang Ya. je. Kebetulan, saya nak buat kelas. Oh, cikgu nak buat kelas? Saya nak buat kelas pembungkusan. Pembungkusan. Kena dah. Macam mana nak selesai Hanif punya masalah. Bolehlah cikgu, saya nak belajar dari cikgu, boleh tak? Okey, jom. Masuk kelas saya. Jom kita masuk kelas cikgu. Okey. Kita nak jual produk ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Semuanya sihat-sihat belaka kan? Saya harap anda semua sihat. Saya sentiasa doa anda bukan saja sihat dan berjaya. Sekarang kita sama-sama sedang menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Nama saya Hanif Sean dan mesti saya tanya, kenapa saya ada produk tadi yang tiada label? Apa yang kita nak belajar hari ini? Tentunya mata pelajaran yang begitu menarik, iaitu reka bentuk grafik digital. Menarik kan? Baiklah, kita sudah pun tonton siapakah guru penyampai kita hari ini. Tetapi sebelum tu saya ingin perkenalkan dulu juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Amira. Assalamualaikum Cikgu Amira. Cikgu Amira, apa khabar hari ini? Khabar baik. Cikgu Amira pun saya rasa dah bersemangat bersama kita hari ini. Jom kita kenal pula dengan guru penyampai kita, iaitu Cikgu Samsuriani. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam, Hanif. Cikgu, apa khabar hari ini Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Cikgu, saya rasa begitu menarik kot yang kita nak belajar pasal produk ni ke Cikgu? Macam mana kita nak promosikan produk ni? Ya, betul. Macam mana kita nak buat pembungkusan? Macam mana kita nak buat label pembungkusan? Buat label pembungkusan. Topik kita hari ini ialah pembungkusan Cikgu. Ya, betul. Baik, jom kita mulakan pembelajaran kita Cikgu. Okey, baik. Saya mulakan ya. Alright, so kita mulakan dengan definisi pembungkusan. Alright. Apa yang dimaksudkan dengan pembungkusan ni? Hanif agak-agak tahu tak? Apa dia pembungkusan ni sebenarnya? Maksud pembungkusan Cikgu, saya ingin, sebenarnya dalamnya ada biskut Cikgu. Pembungkusan tu adakah dia punya paket di luar ke Cikgu? Bekas di luar ni Ya, sebenarnya dia adalah satu kaedah penyimpanan untuk melindungi sesuatu barangan tu daripada apa, Hanif? Daripada rosak, betul dan juga. tercemar serta mudah dikenali. So betul itulah juga. definisi pembungkusan. Dia sebenarnya dia merupakan satu kaedah penyimpanan saja. Untuk apa? Untuk melindungi produk kita tu daripada rosak. Baik, Alright? menarik Cikgu. Okey. So seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri reka bentuk pembungkusan. Okey? Pembungkusan ni dia perlu mempunyai keterangan. Tapi sebelum cikgu nak terangkan dengan lebih lanjut, sebenarnya Hanif, Ya, cikgu. dalam pembungkusan ni dia ada dua jenis. Ada iaitu dua jenis? Yes, dua jenis. Iaitu pembungkusan hasil makanan dan juga pembungkusan bukan makanan. Pembungkusan hasil makanan dan pembungkusan bukan makanan. So dua pembungkusan ni kita mesti kena bezakan. Kalau kita tak dapat bezakan, risiko kepada pengguna. Betul tak Hanif? Menarik Cikgu, saya pasti tu. Ya. Okey. So kita tengok apa yang perlu ada, apa keterangan yang perlu ada pada pembungkusan hasil makanan. Okey? Dalam pembungkusan hasil makanan ni kita keterangan yang perlu ada adalah ramuan ya. Okey, ramuan tu maksudnya dia punya ingredient lah, senarai bahan kandungan yang ada dalam pembungkusan. Okey, kemudian gambar hasil, jenama, logo, harga, tarikh luput makanan, alamat syarikat berat bersih kandungan tu mesti kita kena letak keterangan pada pembungkusan hasil makanan. Kalau bukan makanan pula, keterangannya adalah seperti senarai bahan, keterangan cara penggunaan dan peliharaannya, tarikh buatan, tarikh luput, jenama, ilustrasi. Okey, paling penting kalau bahan bukan makanan tu ada mengandungi racun, mesti kena letak amaran jika mengandungi racun. Kalau tak letak,
apa akan Bahaya jadi. tu cikgu. Takut budak-budak ambil ke atau kita pun sendiri sebagai dewasa buka tak tahu kita makan. Ya, Bahaya betul. Betul. So that's why keterangan tu sangat penting untuk membezakan pembungkusan hasil makanan dan juga bukan makanan. Okey? Okey. So kita teruskan kepada apa kepentingan reka bentuk pengurusan. Apa yang antara kepentingan reka bentuk pengurusan, dia mengekalkan kesegaran sesuatu produk, dapat melindungi produk daripada faktor yang boleh mempengaruhi kualiti barangan, dapat menarik perhatian pembeli, memudahkan penyimpanan. Okey, dia merupakan salah satu cara memasarkan produk secara tidak langsung. Okey. Nah, so kita tengok ciri-ciri pembungkusan yang baik. Apa dia ciri-ciri pembungkusan yang baik? Okey, pertamanya dia mudah. Mudah dari segi apa? Dia mudah dibawa ke mana-mana. Mudah dipindah dari satu lokasi ke satu lokasi yang lain. Lagi-lagi sekarang ni kita dah guna online kan? Ya, shopping online. Macam mana nak buat penghantaran? Semua tu memerlukan pembungkusan yang kena baik lah. Kalau tak bagus pembungkusan tu, maka boleh pecah barang tu, boleh bocor. Betul. Kita nak elakkan dari tu ya cikgu. Yes, betul. So yang keduanya, kita tengok dia mesti ada daya tarikan. Pembungkusan yang baik ni mesti kena ada daya tarikan untuk apa? Untuk menarik minat pengguna membeli produk kita. Okey, seterusnya dia mesti ekonomi. Okey, pembungkusan tidak semestinya mahal. Okey, sekiranya pembungkusan itu mahal, harga produk akan meningkat dan lebih sukar untuk dijual. Yeah. Okey, so itu antara ciri pembungkusan yang baik. So kita tengok ada dua lagi ni. Okey, perlindungan. Okey, melindungi produk daripada pelbagai risiko. Okey, daripada rosak ataupun roput semasa proses pengangkutan ataupun penyimpanan. Dan yang terakhir sekali, penjenamaan. Pembungkusan juga mesti berjenama. Kalau tak ada jenama, so macam mana orang nak kenal produk kita? Betul cikgu. Kalau terutama sekali kalau kita nampak banyak produk di pasaran tu cikgu. Kalau kita tengok mungkin warna merah tu, oh saya tahu warna merah ni selalu jenama tu. Yes. Senang dikenali ya cikgu. Ya, betul. Yeah. Alright. Okey Hanif, tadi cikgu dah terangkan tentang pembungkusan. Sekarang cikgu nak terangkan tentang label pembungkusan pula. Label pembungkusan. Ya Hanif. Hanif tahu tak label pembungkusan tu apa dia? Cuba Hanif tengok dekat depan atas meja tu ada pembungkusan kan? Ada di sini cikgu. Okey. Tengok dekat kempingan kertas yang ditampal atas pembungkusan tu. Di sini ya. Yes. Itulah dia label pembungkusan. Sekali saya pandang cikgu, saya tahu apakah makanan ini yang mengatakan fried rice ya cikgu, iaitu nasi goreng, dan ada juga jenama makanan di sini. Ya, betul. Ya. Alright, so itu adalah fungsi label pembungkusan, sebab dia memudahkan pengguna untuk memilih dan membeli produk yang diingini. Okey? Right. Okey, kita tengok macam mana kita nak susun reka letak label pembungkusan ni. Sebenarnya dia bergantung kepada 3 Hanif. Okey? Bergantung kepada 3, iaitu jenama, okey, image dan juga sasaran. Okey, kalau jenama ni apa jenama ni? Jenama ni sebenarnya dia merupakan nama yang diberikan kepada barang supaya mudah dikenali oleh pelanggan. Ia juga dikenali sebagai tanda ataupun simbol lah ataupun logo. Alright? Kalau image ni sangat penting. Kita mesti nak kena letakkan satu image kepada produk kita. Kita nak image produk tu yang bagaimana? Yang asli, yang unik. Alright? So, kalau kita nak unik, kita kena pastikan struktur packaging, struktur pembungkusan, bahan, warna, image, tipografi tu pun mesti menjurus kepada keunikan lah. So, barulah kita dapat image yang strong, yang kukuh. Dan yang terakhir sekali, sasaran. Apa dia sasaran? Sasaran ni sebenarnya adalah golongan yang nak membeli produk kita. So, sasaran ni sebenarnya dia ada banyak kategori lah. Dia terdiri daripada lelaki, perempuan, kanak-kanak, lelaki dewasa, lelaki remaja. Alright, so dia ada pelbagai peringkat golongan peringkat usia. Cikgu seperti yang kita perhatikan di label yang kita ada di sini, seperti yang cikgu katakan ada jenama di sini. Kemudian image, saya nampak ada gambar nasi goreng di sini. Sekali tengok saya tahu tu nasi goreng cikgu. Bukan je nasi kerabu ke nasi apa. Ya, pasal ada drama sikit sini. Tiba-tiba nasi goreng tu sebelah tu ada bayang-bayang pula. Itu yang nampakkan keunikan tu. Daya tarikannya ada di situ. Alright. Okey. Alright. So kita tengok kita tengok macam mana kita nak sesuaikan bahan pembungkusan berdasarkan jenis barangan ni. Okey, sebenarnya kalau bahan pembungkusan ni seperti kertas keras atau kertas tebal sangat penting untuk melindungi barangan daripada sebarang kerosakan. Okey. Bahan pembungkusan yang berkualiti dapat memudahkan kerja menyimpan, menghantar dan mempamerkan barangan. Okey. So kita tengok apa contoh-contohnya.
Contoh jenis barangan dan juga bahan pembungkusan yang digunakan. Okey, kalau kita tengok dalam slide ni, okey, kalau barangan keras, kalau tengok gambar tu dia ada periuk nasi kan? Periuk nasi, cikgu. Semua orang kenal periuk nasi kan? Tapi kalau kita beli periuk nasi, ada tak kita beli dengan diletakkan dalam plastik bag ataupun diletak dalam kotak? Selalu dalam kotak, cikgu. So untuk apa? Kenapa diletak dalam kotak? Sebab sejenis barangan elektronik takut mudah rosak je kalau terlanggar-langgar. Ya, betul. Okey. So that's why untuk bahan pembungkusan kita mesti sesuai dengan barangan yang kita nak pasarkan. Alright. So sama juga dengan barangan fabrik. Kalau kita nak beli kasut dengan baju, shopping dekat Pavilion, beli kasut sekali bagi dalam plastik bag je bawa balik gendong. Tak kemas dia rasanya. Tak ada image kan? Tak ada image. So mesti kena letak dalam kotak. So kotak tu pun mestilah daripada kertas yang tebal ataupun cardboard. Alright? Ada rasa eksklusif tu, cikgu. Yes, betul kan? Image tu kena jaga. Image. Okey. So seterusnya kita tengok kalau barangan cecair pula, okey, apa bahan yang digunakan? Selalunya menggunakan botol, menggunakan aluminium, kadang-kadang menggunakan kaca. Alright? Okey, itu dari segi cecair lah. Kalau makanan pun, kalau kita pergi kat supermarket pun dia ada banyak. Kan ada banyak bahan yang digunakan. Ada plastik, ada kotak, ada tin, aluminium dan sebagainya. Okey, Nif. Okey, last sekali. Okey, barang sebuk. Contohnya sebuk pencuci, talcum, apa lagi? Bijirin. Kan? So kalau kita tengok bahan yang digunakan pun mesti sesuai dengan produk tu. Kalau krim selalunya dia letak dalam aluminium. Ada tak krim dia letak dalam kotak? Tak ada kan? Nanti bocor je pun. Ya, betul. Tak sempat beli dah habis. Yes, betul. So kita kena sesuaikan dengan sifat produk tu sendiri. Okey Nif, cikgu dah selesai dah mengajar. Hari ni cikgu nak uji kefahaman. Okey. Tengok soalan satu. Apakah yang dimaksudkan dengan pembungkusan? Pembungkusan, cikgu. Seperti yang cikgu katakan tadi, saya cuba ingat balik, ialah satu cara untuk kita menyimpan produk tersebut dengan niat untuk melindung produk tersebut, juga sebagai jenama atau image, ya ke cikgu? Ya, betul. Itu mudah dikendalikan ya. Saya tengah cuba nak dapat markah ni. Betul sangat Tuan Nif. Okey, kita tengok jawapan cikgu. Betul tak dengan jawapan awak? Betul dah tu. Pembungkusan merupakan satu kaedah penyimpanan untuk melindungi sesuatu barangan daripada rosak dan tercemar serta mudah dikenali. So, poin yang Hanif cakap tadi semua ada dalam tu. Ada di situ. So, satu markah untuk Hanif. Betul. Alhamdulillah dapat satu markah hari ni. Okey. So, kita tengok pula soalan yang kedua. Ni boleh jawab tak? Soalan kedua. Soalan kedua. Cikgu bacakan Ya, cikgu. Rajah 5 menunjukkan pembungkusan moden bertemakan minuman. Okey, berdasarkan Rajah 5, nyatakan 3 kepentingan pembungkusan. Yang 3 markah. Okay, 3 markah, baik. Yang saya ingat, cikgu, sebenarnya saya tengok dari gambar tu begitu menarik. Pembungkusan tu menarik. Maka saya rasa yang pertama ialah menarik perhatian pengguna. Okey. Nombor 2, saya rasa juga untuk melindungi produk atau air minuman yang berada di dalam bungkusan tersebut. Yang ketiga, kalau kita dah tertarik dengan pembungkusan tersebut, saya rasa boleh meningkatkan jualan ya, cikgu. Okey. Nak tahu tak jawapannya? Baik, jom kita tengok sama-sama. Okey, tapi sebelum tu Hanif yakin tak dengan jawapan ni? Saya yakin dengan 2 jawapan saya. Cikgu, satu lagi kita kurang yakin, tapi kita cuba. Okey, kita tengok jawapan Hanif betul ke tidak. Alright. Okey. So, jawapan cikgu, tadi Hanif jawab apa tadi, Hanif? Saya jawab meningkatkan jualan, Okey, meningkatkan jualan. Okey, ada betul? Menarik perhatian saya cakap juga tadi. Okey, betul. Saya rasa itu je, cikgu. Satu lagi tu tak termasuk dalam senarai jawapan kita di sini. Tak apa, Hanif. Kita proses belajar. It's okay. Jawapan yang ketiga tadi, Hanif, apa dia, Hanif? Hanif ingat lagi tak? Saya sudah ingat juga, cikgu. Saya dapat meningkatkan jualan kan? Meningkatkan jualan. Itu jawapan ketiga. Saya nak ingat jawapan kedua saya, cikgu. Rasanya jawapan yang kedua tadi tu menyimpan produk tu, melindungi produk air kan? Ya, melindungi produk air jenis bungkusan. Daripada tercemar kan? Daripada tercemar. Tu memelihara mutu dan fizikal produk. Betul lah ni. Dapat 3 markah. 3 markah. Dia dah risau dah. Betul tak aku dapat 3 markah? Nak dapat markah apa pun, cikgu. Okey, Nif. Alright, Nif. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga. Ready ke belum? belum? Lagi ni. Ready ke belum? Dah, saya cuba, cikgu. Okey, kita tengok soalan yang ketiga.
Okey, yang ni soalan kebat ni. Ya, cikgu. Okey, pada pendapat anda, jika anda ingin membeli barangan seperti ubat-ubatan, mengapakah maklumat pada label pembungkusan penting kepada pengguna? Mengapakah saya cari kata kunci juga? Maklumat pada label pembungkusan penting kepada pengguna. Baiklah, sebagai contoh, kalau saya nak beli biskut, saya akan baca bungkusan biskut itu kerana saya nak tahu isi kandungan ya, cikgu. Ya, itu satu. Saya jaga badan, saya nak tengok isi kandungan tu. Okey, betul. Itu penting. Nombor dua, mak saya selalu cakap, nak beli tu pergi tengok tari luput dulu. Kita tak naklah makan makanan yang dah basi tu, minuman yang basi kan. Maka saya rasa jawapan ni adalah untuk kita tahu isi kandungan dan juga kita mengetahui tarikh luput produk tersebut. Okey. Hanif yakin InsyaAllah saya yakin ni. Okey, kita tengok jawapan kita. Okey. Ini jawapan cikgu. Maklumat pada label pembungkusan penting kerana pengguna dapat mengetahui isi kandungan dan tarikh luput sama ada ia selamat diguna ataupun tidak. So jawapan Hanif tu betul lah tu. Sudah dapat dah 3 markah. Berapa markah tu juga? 1 markah. Dapat markah penuh. Alright. Dapat markah penuh. 1 markah. Alright. Baiklah cikgu, saya rasa soalan-soalan ni sangat penting. Saya pasti murid-murid di rumah juga mampu menjawab soalan cikgu kita tadi ya, sebab kita kena betul-betul beri perhatian kepada pengajaran guru kita hari ini. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Tentunya banyak lagi guru kita akan berkongsi. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas bersama saya Hanif Sean dan kita sedang belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital bersama guru penyampai kita Cikgu Samsuryani. Cikgu, saya rasa segmen ni begitu menarik dalam tajuk pembungkusan dan kita akan memberikan fokus kepada ciri reka bentuk label pembungkusan, cikgu. Ya, betul. Ini memerlukan kreativiti ni, cikgu. Ya, betul. Alright. Sean dah ready? Dah, cikgu. Okay, Jom kita belajar sama-sama. Alright, so cikgu terangkan Silakan, cikgu. Ciri-ciri reka bentuk label pembungkusan yang baik. Alright. Selain melindungi barangan, okey, pembungkusan amat penting dalam pemasaran bagi membantu dalam promosi penjualan. Okey, oleh itu pembungkusan memerlukan reka bentuk label pembungkusan yang sesuai seperti okey, kita tengok ini. Alright, so ini antara ciri-ciri bentuk label pembungkusan lah. Yang pertama kalau kita tengok maklumat, okey, mengandungi semua maklumat penting dan lengkap. Maklumat ni maklumat yang seperti mana? Ani ingat lagi tak yang cikgu terangkan tadi? Yang perlu ada seperti yang kalau bahan makanan, cikgu, saya rasa perlu ada isi kandungan, tarikh luput. Kalau yang bukan bahan makanan kena ada amaran, cikgu. Ya, betul. Takut racun dan juga bahan pembuatan seperti itu. Makanan tadi isi kandungan, kalau yang bukan makanan ialah bahan pembuatan seperti itu. Cara pemeliharaan, cara memelihara, cara menyimpan, kena ada letak amaran bahaya. Tarikh luput, ilustrasi tu samalah, kena ada pada kedua-duanya. So itu antara maklumat yang perlu ada lah dalam ciri-ciri reka bentuk label pembungkusan. Yang kedua kita tengok warna. Warna mesti menggunakan warna yang menarik. Alright. So macam mana kita nak dapatkan warna yang menarik? Okey. Cikgu percaya murid-murid telah pun mempelajari dalam modul yang kedua, iaitu skema warna. So kita aplikasikan balik skema warna dalam label pembungkusan kita. So itu caranya bagaimana kita nak mendapatkan warna yang menarik. Okey, seterusnya kita menggunakan typografi. Typografi itu sangat penting. Okey, menggunakan jenis dan saiz huruf yang sesuai. Okey, pastikan typografi yang kita guna itu mesti boleh dibaca. Alright. Dan seterusnya bentuk label dan bahan. Okey, mempunyai bentuk label pembungkusan yang sesuai dan menggunakan bahan yang sesuai. Okey, penggunaan ruang putih pun sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk memberi keseimbangan dan tidak padat. Maknanya bila pengguna melihat label pembungkusan kita, mata tu dia akan relax. Mata tu akan selesa membaca semua maklumat yang terkandung dalam label pembungkusan kita. Dan yang terakhir,
perlu mengaplikasikan prinsip rekaan dan juga asas reka letak. Yang ini sangat penting. Untuk dapatkan kesan yang baik, kita perlu mengaplikasikan prinsip rekaan. So prinsip rekaan ini pun sebenarnya dia adalah basic kepada seni reka. Right? Kita kena aplikasikan perkara inilah untuk dapatkan hasil yang baik. Cikgu, kalau saya boleh tanya, yang cikgu katakan mengenai ruang putih tu, itu yang pentingnya supaya tulisan ataupun warna semua seimbang, image juga seimbang. Tak semestinya ruang itu berwarna putih kan cikgu? Ya, betul. Kira white space katanya kan? Yes, betul. Nama saja ruang putih tapi tak semestinya mesti color putih. So, ruang putih itu sebenarnya dia ada ruang kosong untuk mengimbangi susun atur yang ada dalam karya kita lah. So, itu ruang putih. Nampak selesa lah dan tertarik kita baca. Okey, betul. Okey, seterusnya Sean, Hanif, sorry. Ya, cikgu. Alright, cikgu nak ajar pula melakar reka bentuk label pembungkusan. Cikgu nak bagi penerangan. Okey, dalam kita nak melakar reka bentuk pembungkusan ni sebenarnya kita kena melalui proses pengolahan idea. Okey, ada 4 proses iaitu kajian lapangan, okey, lakaran kecil, lakaran kasar dan juga lakaran komprehensif. Alright. So kita tengok apa dia kajian lapangan ni. Okey. Kajian lapangan haruslah dijalankan di kawasan audien yang disasarkan untuk tujuan mereka bentuk bahan promosi periklanan yang baik. Okey. So kajian lapangan tu terpulanglah kepada murid-murid sama ada nak lakukan dengan cara pemerhatian atau membuat soal selidik ataupun rujukan. Okey. Tentukan objektif sebelum kajian lapangan tu dilakukan. Alright. Terdapat 3 soalan sebenarnya yang perlu murid-murid soal dalam kajian lapangan. So kita tengok apa dia soalan itu. Okey, apakah produk itu? Okey, apakah jenis barangan yang dijual? Berapa besar saiznya? Okey, apakah bahan yang digunakan? Okey, Hanif, untuk pembelajaran hari ini, okey, cikgu akan tunjuk cara bagaimana kita nak hasilkan label pembungkusan. So produk yang kita nak buat hari ini, okey, cikgu nak menjawab apakah jenis barangan yang dijual. So barangan yang kita nak buat hari ini adalah barangan jenis makanan. Okey. Cookies. Okey. Biskut. Alright. Berapa besar saiznya? Saiznya dalam sederhana. Bahan apa yang digunakan? Kita akan menggunakan balang plastik. Bahan plastik. Okey. So soalan yang kedua, siapakah yang membeli produk? Adakah produk tersebut untuk lelaki, wanita atau kedua-duanya? Okey, untuk kita punya pembelajaran hari ini, kita menggunakan semua peringkat umur. Okey, lelaki, perempuan, kanak-kanak, dewasa, alright, semua peringkat usia. Okey. Okey, seterusnya, bagaimanakah orang membeli produk tersebut? So, adakah mereka membeli di pasaraya, butik atau dalam talian? Untuk pembelajaran kita hari ini, okey, kita akan pasarkan produk kita di pasaraya dan juga di dalam talian. Okey? So, itu dari segi kajian lapangan. So, now seterusnya bila kita dah dapat data, okey, daripada kajian lapangan, barulah kita pergi kepada lakaran kecil. So lakaran kecil ni sebenarnya dia adalah contengan, okey, untuk generate idea, untuk menjana idea. Alright, selalunya kalau dalam lakaran kecil ni dia bebas, dia bentuk bebas. Okey, kalau tajuk je pun dalam bentuk blok saja, ilustrasi pun dalam bentuk kotak saja. Alright, so itu adalah lakaran kecil. Okey, bila kita dah ni contoh okey, contoh lakaran kecil. Okey, kalau sebelah cikgu pun boleh nampaklah okey, ada contoh lakaran kecil. Okey. Alright. So, okey, ini adalah lakaran contoh pembungkusan secara keseluruhan. Now, bila kita dah dapat bila kita dah buat dah lakaran kecil, so kita akan pilih satu yang terbaik untuk kita jadikan dia sebagai lakaran kasar. So, apa yang ada dalam lakaran kasar ni? Okey, lakaran kasar ni dia adalah idea reka bentuk label pembungkusan dilakar semula, okey, kepada bentuk reka kasar yang lebih jelas dan bermakna. Okey, maksudnya dekat sini, alright, kalau dalam lakaran kecil tadi, tulisan tu kita menggunakan garis, ilustrasi tadi kita menggunakan blok, okey, kotak, tapi dekat lakaran kasar dia lebih terperinci, image tu lebih jelas. Alright, so sebagai contoh kita tengok di sini. Okey, so image tu lebih jelas, tulisan tu lebih jelas, lebih seolah-olah seperti dalam keadaan yang sebenar lah. Okey, font sebenar. Okey, bila kita dah dapat dah lakaran kasar, okey, kita dah tengok dah cantik dah, susun artunya pun dah okey. So kita akan pergi ke lakaran komprehensif. Ni yang terakhir, cikgu. Alright, ni yang terakhir. Okey, lakaran komprehensif ni sebenarnya dia lebih kepada produk yang sebenar lah. Okey, menggunakan tipografi yang sebenar dan dia ada warna. Ada warna. Yeah, so ini contoh dia.
Dah menarik dari situ, cikgu. So ini dibuat secara manual ini belum masuk lagi komputer. Okey. Ini contoh lakaran komprehensif. Okey. So dalam keadaan sebenar kan? Okey, Sean, dah selesai dah. Okey. Kita punya pembelajaran untuk slot hari ini. Okey. So cikgu nak tanya soalan. Uji minda lagi, cikgu. Yes, uji minda. Silakan, cikgu. Okey, soalan yang pertama. Jadual 1 merupakan penyataan jenis bahan yang digunakan untuk pembungkusan. Okey, jadual 1, polistrin, kaca cardboard. Okey, soalannya berdasarkan jadual 1, okey, padankan jenis bahan dan contoh-contoh pembungkusan di bawah dengan menulis semula jawapan pada ruang yang disediakan. 3 markah, Sean. Baik. Saya akan cuba cepat-cepat ni. Saya rasa yang pertama tu, cikgu, saya nampak seperti cardboard. Yang kedua tu macam sambal tu, cikgu, sedap tu. Kita dalam botol kaca. Yang ketiga tu nasi lemak. Selalu kita jumpa dalam polistrina, cikgu. Okey, betul Betul tak jawapan saya? Okay, kita tengok jawapan. Makan ni, cikgu? Okey, kita tengok jawapan Alright. Okey, cardboard, kaca dan juga polistrina. Oh, menarik, cikgu. Saya dapat 3 markah. Alhamdulillah. Okey. Kita boleh cuba satu lagi soalan ke, cikgu? Nak cuba lagi satu soalan? Boleh. Hanif tak sabar Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, berikan 3 ciri-ciri label pembungkusan yang perlu diaplikasi untuk mendapatkan reka bentuk label pembungkusan yang baik. Okey, 3 markah, Hanif. Baik, saya rasa kena ada warna yang menarik. Saya ingat dalam angkara komprehensif tadi, warna hijau biskut tu saya rasa begitu menarik. Warna kena menarik. Tulisan cookies tu pun menarik saya rasa. Maka tipografi pun kena menarik dan sesuai dengan produk yang nak dijual. Penggunaan, lepas tu susunan, maknanya penggunaan ruang putih yang efisien ke, cikgu? Adakah itu perkataan yang terbaik? Saya akan cuba. Penggunaan ruang putih yang efisien atau kemas. Okey. Tengok jawapan. Alright, kita tengok jawapan Murid-murid kat rumah tengok jawapan anda. Okey, semak-semak. Okey, ini jawapan dia. Okey, mengandungi semua maklumat penting dan lengkap, mempunyai warna yang menarik. Dapat. Dapat. Menggunakan jenis dan saiz huruf yang sesuai. Dapat juga, cikgu. Okey, mempunyai bentuk label pembungkusan yang sesuai. Ada, saya fikir tadi. Penggunaan ruang putih ada tak? Ada, cikgu. Okey, mengaplikasikan prinsip reka bentuk dan reka letak yang sesuai, dan yang terakhir menggunakan bahan yang sesuai. Bahan yang sesuai. Rasanya ni jawab betul dah tu 3-3 tadi tu kan? Cikgu. Dah dapat dah 3 markah tu Ada. rasanya. Ingat jawab yang keempat juga, tapi tak apa. Markah 3 saja di sana. 3 jawapan baiklah, cikgu. Saya rasa saya pasti murid-murid di rumah pun dapat mengukuhkan minda mereka dengan segala yang telah diajar oleh Cikgu Samsuriani tadi. Soalan-soalan ni begitu penting, dan sambil kita ingat-ingat balik apa yang kita belajar sama-sama, kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Menarik kan gambar yang kita tengok depan ni? Hai semua, mesti tanya apa yang kita belajar hari ini dengan gambar yang begitu menarik di sini ya. Anda sedang menonton siaran Didik TV KPM, dan tentunya kita sedang belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital dalam slot menengah atas. Topik kita hari ini sangat menarik, iaitu pembungkusan. Bersama saya yang tengah cerita pasal pembungkusan ni ialah guru penyampai kita, Cikgu Samsuriani. Cikgu, menarik saya tengok gambar kat depan ni. Ada tulis sini, sandwich cookies, delicious bite. Saya pun dah lapar dah. Sebab itulah apa cikgu nak mengajar ni. Ya, cikgu. Kan macam mana kita nak buat label tu kan? Betul, cikgu. Okey, daripada situlah nanti Sean boleh boleh promote produk sendiri. Produk sendiri. Betul, cikgu. Jom kita apa yang kita nak belajar, cikgu, dalam segmen ni. Untuk segmen ni saya akan hasilkan reka bentuk pembungkusan dengan menggunakan perisian. Okey. So dalam proses menggunakan perisian ni, okey, terdapat beberapa langkah. Okey, iaitu yang pertama kita kena kenal pasti perisian apa yang kita ingin gunakan. Alright, so untuk pembelajaran kita hari ini, Hanif, alright, cikgu akan pilih perisian Adobe Photoshop lah yang disediakan di sekolah lah. Adobe Photoshop perisiannya. Yes. Okey, so langkah yang kedua kita kena tetapkan saiz, mode dan resolusi. Okey, bagi reka bentuk label pembungkusan, dan yang ketiga kita boleh import logo, kita boleh import image dan sebagainya. Menarik. Okey, Sean. So cikgu Hanif. Ya, so saya. cikgu cikgu tunjukkan Silakan, cikgu.
terus kepada buka cikgu dah buka Photoshop. Okey, langkah pertama of course kita kena buka file new document lah. File new, kita kena start dengan new document. Okey, kita namakan dia sebagai label. Okey, pembungkusan. Label pembungkusan. Okey, label pembungkusan. Okey, kemudian dia punya width dia, alright. Kita letak dia kepada 25 cm. Width ni kelebarannya cikgu? Kelebaran dia. Okey, kelebaran balang yang kita nak guna. Kelebaran balang. Diameter. Diameter. Baik. Okay. Tadi cikgu dah terangkan tadi kan, bahan yang kita nak gunakan dalam bentuk balang yang bersaiz sederhana. So, kalau kita nak dapat ukuran, kita kena ukur dulu dia punya diameter balang tu, berapa dia punya panjang dan lebarnya. Baik. Alright. So, untuk di sini cikgu dah setkan, okey. Dia punya kelebarannya 25 cm. Okey, pixel ni kita tukar dulu dalam sentimeter dan dia punya height dia adalah dalam 9 cm. 9 cm. Okey. So resolution kita letak 150. Okey. Dan code mode dia, color mode dia mesti adalah CMYK sebab end of this process kita nak dia cetak. Kita nak print out. Menggunakan CMYK. Yes. Okey. So kita klik OK lah. Alright. So dah dapatlah sebegini. So bila kita dah dapat dah begini, kita nak masukkan background color. Okey, so macam mana kita nak masukkan background color? Okey, kita tengok dekat sini, foreground dan juga background color kan. Klik saja dekat foreground, tak ada masalah. Okey, kita pilihlah color warna hijau. Light green. Light green, hijau cair di sini. Hijau cair, seperti dalam lakaran komprehensif lah. Okey, so bila kita dah dapat begini, kita pergi edit. Okey, kita pergi fill. Okey. Okey, dekat sini content dia ada background kan? Kita kena letak foreground color. Background color yang di belakang, foreground yang di hadapan cikgu. Yes, yang di depan. Okey, bila kita dah dapat macam ni, so bolehlah kita import kita punya gambar kita. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak buat grid dulu. Okey, untuk cikgu apa? Nak buat grid, cikgu? Untuk apa kita nak buat guideline ni sebenarnya? Untuk apa? Sebenarnya kalau dalam labeling kita nak kena tengok, kita kena buat pembahagian. Maklumat tu kita nak letak di mana? Ilustrasi tu kena letak di mana? So kalau macam kalau kita tengok dekat lakaran komprehensif tu, okey, dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian tengah tu adalah ilustrasi, bahagian yang tepi kanan tu dia adalah nutrition fact kan, ada maklumat. Kemudian yang sebelah kanan sekali, okey, dia ada manufactured by. Okey, alamat kan, logo, halal. Okey. So di situ kita ada 3 pembahagian. Alright. Menarik cikgu. So, ini ke penggunaan ruang putih tu cikgu? Yes, yes. Okey, kita nak wujudkan ruang putih tadilah. Okey, supaya dia ada keseimbangan. So cikgu dah buat dah pembahagian ini, okey. Guide yang pertama ni, ruang yang pertama ni adalah berukuran 6 cm dan yang kedua ni dalam 22 cm. So bila kita dah buat macam ni dah senang dah kita nak letak kita punya maklumat kita. Okey, seterusnya cikgu nak import gambar. Okey, macam mana kita nak masukkan gambar? Okey, kita pergi open. Okey, kita ambil gambar cookies kita. Gambar cookies, gambar biskut tu. Yes, gambar biskut tadi. Kita dah ada dah ni kan. Okey, gunakan rectangle marquee tool, kita select dan kita pergi kepada edit, copy. Edit, copy. Pergi balik kepada label pembungkusan kita, edit, paste. Edit, paste. So dah dapat dah begini. Okey, kalau kita tengok gambar ni sebenarnya dia sedikit besar kan. So kita kena kecilkan, pergi dekat edit, transform, scale. So kita kecilkan. Okey, pastikan kita kena tekan shift key dekat keyboard supaya proportion dia tu tak lari. So dia punya width dengan height, lebar dan tinggi tu sama. Bukannya kita tarik di sebelah kiri, kanan atau atas saja cikgu. Ya, nanti dia akan jadi gambar tu dia akan distort, tak cantik. Okey. Tak pasal-pasal nanti gambar kita tu jadi gemuk, jadi kurus kan, jadi lonjong lah, tak cantik kan. Okey, seterusnya bila kita dah dapat macam ni, okey, cikgu nak masuk lagi gambar. Okey, kalau tengok lakaran kasar tu dia ada gambar vanila kan, bunga vanila. Oh, bunga vanila. Menarik cikgu. So cikgu. dia perasa vanila kita punya cookies. So sama juga prosesnya, kita select all, okey, gunakan rectangle marquee tool, okey. Kita control C, ini adalah shortcut. Shortcut key bagi edit copy tadi. Control C cikgu. Control C. Shortcut copy. Ya, shortcut copy. Baik. Dan control V untuk shortcut paste. Right? So now kita letaklah, gunakan move tool tadi, kita letaklah di bahagian bawah sini. Okey, so bila kita dah tu cikgu, kita nak jual biskut ni periksanya vanila. Yes, kan. So bila dah dapat macam ni, so cikgu nak dapat lagi satu bunga dekat atas ni. So macam kita nak buat, kita copy saja layer ni. Bawa saja dia ke bawah. So dia dapat dah layer copy 2. So dekat sini kita boleh naik atas. Kan begitu nampak mudah cikgu. Nampak tak bunga ni dia dekat depan kan. So tak nampak cantik, betul tak? So kita letak kat belakang. So kita tarik saja layer copy ni di bawah layer 2.
So dah dapat dah macam ni. Begitu. Tapi dia punya kedudukan nampak macam awkward kan? Tak berapa cantik, betul tak? So kita kena rotatekan sikit. So macam kita nak rotate, kita pergi edit, transform, rotate. Edit, transform, pusingkan rotate. dia. Dah Pusing jadi dia. dah. Adalah ciri-ciri kreativiti seni di situ, cikgu. Okey, so dah dapat dah macam ni kan? Yeah. Okey, now cikgu nak ajar macam mana kita nak masukkan teks. Okey, nak masukkan tajuk ni. Yang ni yang paling penting. Typografi tu cikgu. Yes, typografi. Okey, kita gunakan type tool. Okey, klik saja dekat bahagian kosong tadi. Kita type lah apa nama kita Sandwich cookies delicious bite, cikgu. Okey, sandwich cookie. Okey, cikgu besarkan sikit Di sini. Kita letak 30. Sandwich cookies delicious bite. Okey, cikgu tukarkan color dulu Kita tukarkan color dulu warna hitam di sini. Okey, dan kita boleh type sandwich. Okey, sandwich dulu Okey, so select dulu teks ni, kemudian kita pilihlah typografi apa yang kita nak. Alright, so untuk sandwich ni font dia. Cikgu, yes, font dia. Okey, kita pilihlah font dekat paparan karakter So pilihlah mana cikgu punya font ni. Juicy. Mana dia? Baik, kita pilih. Pilih. Yang mana-mana cikgu rasa yang paling sesuai ke? Okey. Yeah. Pilih yang paling sesuai lah. Yang nampak so dah dapat yang dah. boleh buat saya lapar tu. So font dia kita besarkan sikit. Okey, so dah dapat dah begini Ya. Okey, so dah dapat dah begini. Kemudian kita nak pilih pula typeface cookies. Biskut. Okey, sama juga cookies. Kita nak pilih font. Kita pilih font Vivaldi. Vivaldi font kita. Okay. Mana dia? Vivaldi. Okey, so size dia kita nak besarkan sikit supaya kita nak wujudkan ada prinsip penegasan. Okey, cikgu dah terangkan tadi kan. Prinsip rekaan tu mesti kena aplikasi dalam prinsip penegasan. Okey? Maka font kita pun sudah selesai di situ, cikgu. Apakah yang kita perlu lagi, cikgu, di situ? Okey, apa lagi yang kita perlukan? Kita kena masukkanlah manufactured dia punya penghilangan dia, buatan dia, nama syarikat dia. Alright. Kemudian kita kena masukkan logo. Kena ada ni logo. Logo pula, cikgu. Logo tu begitu penting. Yes, so kita file open. Okey, masukkan logo. Okey, gunakan rectangle marquee tool. Okey, copy, ulang balik proses yang sama. Ctrl V. Okey, now sekarang cikgu ajar macam mana kita nak buat shortcut key. Sekarang ni cikgu guna Ctrl T. Tadi cikgu pergi edit transform kan? Ya, cikgu. Sekarang cikgu dah tak guna edit transform dah. Sekarang cikgu Ctrl T saja. Ctrl T. Ctrl T ni sebenarnya dia boleh scale, dia boleh rotate. Okey? So dia free transform sebenarnya. So kita letak di bahagian atas. Alright? Okey? Okey, so okey. Okey, kalau kita nak masukkan manufactured, kita nak kena masukkan apa lagi bahan yang kita nak masuk? Saya rasa yang terakhir kita boleh letakkan isi kandungan tu. Isi kandungan. Khasiat cikgu. Khasiat nutrition fact kata nutrition fact. Okey. Nutrition fact di sini. File open, kita pergi nutrition fact. Okey, dekat nutrition fact ni sebenarnya kalau kita tengok dia ada satu layer je kan kat sini. Kita kena duplicate layer. Okey, sini kita kena off, kita kena buang background putih ni. Buang background putih. Dia seperti jadi PNG. Yes. Okey, so sama juga prosesnya, kita Ctrl A, Ctrl C untuk kita copy. Kembali balik kepada Ctrl C, copy, kemudian kita Ctrl V balik. Yes, kemudian kita letaklah bahagian sini. Baik, cikgu. Saya rasa itu pun kita agak kesuntukan masa, cikgu, minta maaf. Tapi saya rasa apa yang kita perhatikan yang cikgu sudah hasilkan di perisian cikgu tu hampir sama dengan apa yang saya ada di hadapan saya di sini, cikgu. Cuma kita kena kemaskan sedikit lagi, kita masukkan lagi apa yang perlu, cikgu. Ya, betul. Baik, saya pasti murid-murid di rumah juga boleh juga buat latihan sendiri ataupun ketika di makmal komputer, cikgu, di sekolah. Ya, betul. Boleh kita buat latihan bersama-sama guru anda di situ, dan kita akan berehat sebentar sekarang. Jangan ke mana-mana, banyak lagi cikgu Sam Suryani nak kongsi dengan kita. Di mana? Di Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot menengah atas. Sama-sama kita belajar mata pelajaran reka bentuk grafik digital. Bersama saya ialah Cikgu Sam Suryani. Cikgu, topik kita begitu menarik, iaitu pembungkusan
Macam-macam dah bungkusan yang saya nampak di hadapan saya ni, cikgu. Apa yang cikgu nak kongsi dalam segmen ini? Okey, untuk segmen kali ini, cikgu akan kongsikan bagaimana kita dah tadi kita dah selesai menghasilkan label pembungkusan kan? Ya, cikgu. Okey, sekarang cikgu ajar macam mana kita nak save dan juga kita nak lakukan proses pencetakan. Okey. Kita nak save dan lakukan proses pencetakan ya. So cikgu buka balik present cikgu Adobe Photoshop tadi. So ini adalah hasil yang kita telah hasilkan tadi. Alright, so bila kita dah siap begini, kita pergi file, kita save saja. Save juga Save, okey, save. Okey, dekat format ni kita tukarkan kepada TIFF file. Alright, TIFF. Yang ini adalah untuk kita jaga kualiti kita lah bila kita nak cetak. So kita save dan kita boleh terus cetak. Okey? So klik okey saja semua. Ada masalah. Okey saja. So dalam kita nak mencetak, okey, cikgu buka balik slide cikgu Ya, cikgu, silakan. Cikgu bukakan kalau kita save balik dalam file TIFF itu, dia lebih besar kan, cikgu? Yes, file lebih tu? besar. Dia kualitinya terjaga. Kualiti terjamin. Alright. Baik. So kita tengok bila kita nak cetak, dia ada 3 jenis cetakan. Okey. Alright, 3 jenis cetakan tu adalah cetakan monokromatik, okey, skala kelabu dan juga berwarna, Alright. So penampilan akhir label pembungkusan perlu dicetak dan diuji pada pembungkusan bagi melihat penampilan akhir produk. Saiz cetakan juga perlu diukur, okey, supaya tiada masalah semasa proses menampal label pada pembungkusan produk. Alright. So baik, itu cikgu. antara perkara yang kita kena tahulah kan, kita kena buat. So ini contoh jenis cetakan. So dia ada cetakan monokromatik, ada skala kelabu, okey, ada cetakan berwarna. Saiz cetakan pun dia dalam 100%, ada 75% dan juga 50%. Alright. Menarik, cikgu. Okey, so cikgu rasa sebelum kita uji. Sebelum uji, cikgu nak ajar macam mana kita nak tampal. Okey, sebelum tu cikgu nak ajar, okey, di sini bila kita nak cetak, kita tak boleh cetak dalam kertas A4 biasa. Kita kena cetak dalam kertas yang special sikit, iaitu kertas stiker. Okay, sticker paper. Sticker paper. Sticker paper. Sebab kita nak tampal dalam pada balang kita ni. Di sini, cikgu. Pada balang sini. Alright, so kita kena guna sticker paper. Alright, so bila kita dah print dah macam ni, kita akan potong lah. So bila kita potong, so maka dia akan adalah sebegini. Seperti inilah hasilnya, cikgu. Seperti inilah hasilnya. Okey, so Sean, hari ni cikgu nak ajar macam mana Hanif? Ya, cikgu. Minta maaf. Tak apa. Alright. Cikgu nak ajar macam mana kita nak tampal label pada balang kita. Baik, cikgu. Alright. Okey, kita buka bahagian belakang ni. Kertas stiker ni Kertas stiker ni kita buka bahagian belakang ni. Baik. Okey. So kita buka. Okey, buka. Kertas ni kita buka. Tarik saja bahagian belakang ni. Okey, dia a bit sticky lah. Dia ada gum dekat bahagian belakang ni. Okey, dia ada gum. Okey. So ini bahagian depan. Okey, dan ini belakang dia. Okey, so kita ambil balang. Okey, balang kita. Okey, so ini balang kita Sean ada balang, Sean? Ya, cikgu. Okay, kita angkat balang. Kita, Okey, so kita letak dekat bawah balang. Kalau dekat atas tu kita susah nak tampal. Okey. Bagi dia stabil, cikgu. Bagi dia stabil. Okey, letak di muka depan. Kan tadi kita dah buat pembahagian 3 bahagian kan? Okey, bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Ya, kita cikgu. tengok bahagian ilustrasi yang depan tu. Okey, bahagian ilustrasi yang depan ni. Okey. Alright, pastikan dia letak di muka depan balang kita. Di muka depan balang kita, muka depan cikgu, balang kita. Baik. So kita tampal Okey, pastikan dia duduk di tengah-tengah, Sean. Tengah-tengah balang. Tengah-tengah daripada atas dengan tengah-tengah bawah ni, daripada cikgu, atas. Agak-agak tengah-tengah dia centralize. Okey, bila kita dah dapat dah centralize tu, kita tekan dekat bahagian bawah. Tekan tengah dia. Tekan kat bahagian tengah tengah ni dulu ya. Tengah dia dulu. Okey, kemudian lurut aja ke bawah. Urut. Urut stiker ni. Urut stiker ni kan. So sebelah pun sama. Okey. Sampai ke hujung lah, cikgu. Sampai ke hujung. Baik, So dah saya dapat teruskan dah. urutan stiker. Saya sangat menarik ni. Supaya dia tak ada Dia tak ada gelembung. Gelembung ya. Alright. Okey, so dah siap dah. Cikgu. Okey. Jadi Menarik tak? ni, cikgu. Cantik tak? Ya. Kemas tak? Saya rasa kemas. So dalam reka bentuk grafik digital ni, kekemasan tu sangat penting, Sean. Dia punya finishing tu sangat penting. So macam mana cara kita potong, pastikan dia potong tu kena cantik. Dia tak ada garisan putih. Tak ada garisan putih, tak ada bergigi-gigi. Kan tak dia ada bulu-bulu di hujung tu, cikgu. Betul. Tak ada bergigi, tak ada berbulu-bulu. So dia kena cantik lah, kena finishing. So kita nak tampal pun mesti dia kena licin. Dia tak ada gelembung macam mana cikgu cakap tadi. Right? Okey. Okey ni. Ya, cikgu. Okey, so sekarang dah sedia tak untuk uji kefahaman? Saya sudah bersedia. Kawan-kawan saya di rumah dah bersedia nak tengok soalan Cikgu Sam Suryani. Baiklah, cikgu. Okey. Jom kita tengok sama-sama. Alright.
Soalan pertama. Aha. Okey, rajah 1 menunjukkan label pembungkusan yang dilukis dengan menggunakan perisian penyuntingan grafik yang sesuai. Okey, berikut adalah langkah kerja melukis dan mewarnai label pembungkusan tersebut yang tidak mengikut urutan. Okey, so cikgu bacakan urutannya. A. Menyisip imej yang bersesuaian dengan produk. B. Menetapkan saiz, mode dan resolusi bagi reka bentuk label pembungkusan. C. Menyimpan hasil karya dalam format fail yang bersesuaian. D. Memasukkan teks serta membuat tetapan pada imej dan teks bersesuaian dengan fungsi teks tersebut. E. Memberikan kesan khas yang bersesuaian pada teks dan imej. F. Mengenal pasti perisian grafik yang sesuai digunakan. So soalannya adalah, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang yang disediakan. Langkah 1 telah diberi. Langkah 1 telah diberi. Seperti yang saya nampak itu, langkah 1 ialah F, mengenal pasti perisian grafik yang sesuai digunakan. Yang langkah kedua cikgu, saya ingat tadi, kita mula dengan menentukan saiz. Saya ingat menentukan saiz. Maka saya nampak jawapan B cikgu, menetapkan saiz, mode dan resolusi bagi reka bentuk label pembungkusan. Maka saya rasa langkah 2 ialah B. Okey. Langkah 3, kita mula masukkan image ataupun teks. Saya nampak perkataan image untuk A tu. Menyisipkan image yang bersesuaian dengan produk. Kita ada biskut, saya masukkan gambar biskut tadi. Yang keempat, saya sebut teks. Memasukkan teks serta membuat tetapan pada image dan teks bersesuaian dengan fungsi teks tersebut. Tipografi kita tadi, termasuk sandwich cookies. Yang kelima ialah tentunya cikgu, kalau kita dah susun tu semua, kita nak adalah kesan khas bagi lebih menarik kan. Memberikan kesan khas yang bersesuaian pada teks dan image, iaitu E. Yang terakhir, cikgu cakap kena save, iaitu menyimpan hasil karya dalam format fail yang bersesuaian, format TIFF tadi saya ingat. Saya harap betul tak langkah-langkah saya ni? Jom kita tengok jawapan. Betul tak jawapan Hanif? Jawapan tengok. Sama tak dengan saya punya jawapan? Okey, sini jawapannya. Ini menarik je. B, A atau D. B, A atau Okey, D. untuk langkah 3, langkah 4 D atau A. D atau A. Okey, langkah 5 E dan langkah 6 adalah C. Saya rasa tepat cikgu. Okey. Betul InsyaAllah. Baiklah cikgu, betul saya lah rasa jawapan Hanif. sangat menarik cikgu. Cikgu, kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan kita cikgu. Boleh kita dapatkan rumusan mengenai topik kita hari ini, iaitu pembungkusan cikgu. Okey, untuk rumusan, cikgu harap pelajar-pelajar dapat sesuatu daripada pembelajaran hari ini. Okey, dapat memanfaatkan ilmu yang telah diberikan. Okey, dapat mengaplikasi segala kemahiran yang telah diajarlah. Alright, cikgu harapkan murid-murid semua dapat berjaya, okey, sukses dalam apa jua yang dilakukan. Okay, InsyaAllah, saya setuju dengan cikgu. Tentunya doa cikgu tu, kita berharap semuanya berjaya. Dan cikgu, saya nak tanya, banyak soalan yang cikgu telah ajukan kepada saya hari ini. Apa pendapat cikgu mengenai prestasi keseluruhan saya? Okey, Hanif dah jawab semua betul dah tadi Hanif. So, prestasi Hanif tentulah cemerlang. Alhamdulillah, dapat prestasi cemerlang. Baiklah cikgu, saya pasti murid-murid di rumah pun nak jadi cemerlang. Di manakah kita boleh cari bahan rujukan cikgu? Okey, bahan rujukan murid-murid boleh cari di Pelantar 5 KPM. Pelantar 5 KPM, sila masuk layari Pelantar 5 KPM, macam-macam kita boleh belajar di sana. Dan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita, iaitu Cikgu Samsuriani. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Sama-sama. Dan juga kepada cikgu, iaitu jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Amira. Terima kasih juga Cikgu Amira kerana bersama kami hari ini. Dan untuk murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran anda. Saya pasti anda semua murid cemerlang dan ingin menjadi lebih cemerlang. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye semua.